luar, kan? Taharah maksud dia bersuci. Suci berkait dengan sembahyang mesti ada 3 benda. Pertama, suci tubuh badan. Nombor 2, suci pakaian. Nombor 3, suci tempek. Mana tempek yang kita nak mengguna pakai untuk sembahyang. 3 benda ni mesti suci. Itu dalam bab taharah, syarat sah yang pertama. Kesemua tu berkait dengan benda luar, kan? Kemudian masuk waktu pun benda luar, kan? Satu persatu daripada 5 solat yang dah ditentukan oleh syarak, 5 waktu tu ada waktu-waktu yang tertentu. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat terhadap orang-orang beriman itu telah ditetapkan oleh Allah waktu-waktunya. Jadi kita memang dah maklum semua benda tu lah. Cuma kita nak meletakkan waktu tu dekat belah mana, rukun ke, syarat sah ke, kan? Rukun kalau tak ada itu batal semayang. Syarat sah kalau tak ada tak sah semayang. Itu beza bunyi. Dan apa beza benda tu? Rukun benda yang jadi di pertengahan semayang ataupun yang tak ada, tak sah awal-awal lagi semayang, tak sah semayang. Adapun syarat sah, awal-awal lagi tak boleh pakai semayang dah. Contoh, tak masuk waktu di semayang, awal-awal lagi semayang tak boleh pakai sebab dia benda luar, tutup aurat, syarat sah semayang. Dia pakai yang tidak menutup aurat awal lagi semayang tak sah. Rukun dah jadi duduk dalam semayang. Contoh, takbiratul ihram, kan? Allahu Akbar, sah tak semayang? Tak sah. Tapi pada ketika Allah tu okey lagi, sampai pada bar baru jadi tak sah. Dia sikit dia tu, kan? Sikit aja. Ataupun semua tu okey, pada rukuk kan? Dia sihat tak sakit? Kalau sakit dia cerita lain. Dalam keadaan sihat, dia rukuk tidak menepati. Apa dia rukuk? Sekurang-kurang rukuk apabila tapak tangan dah sampai ke kepala lutut. Itu sekurang-kurang rukuk. Jadi dia rukuk hanya takat ujung jari sampai ke kepala lutut, ujung, tak sampai pada tapak tangan. Tak sakit, tak ada cerita tak sihat, sakit pinggang semua tak ada, sihat, boleh dia rukuk macam biasa. Tapi dia tak rukuk seperti mana yang disyaratkan, maka tak sah semayang dia, ataupun batal semayang. Bukan tak sah, batal semayang dia, batalat salatuh. Dia bahasa dia batal. Pasal apa? Permulaan dia okey, Allahu Akbar okey, Fatihah tak ada masalah. Rukuk, masuk pada rukuk, dia rukuk tak kena rukuk itu cerita batal. Sebab mula-mula okey, tengah dia buat rukun tu tak kena, maka batal semayang. Cerita syarat sah, tak kena, tak sah salat dia berawal lagi, tak kira semayang. Tu cerita dia, ataupun istilah dia sebut tak sah. Kalau dia punya syarat sah, sah semayang. Baik. Setiap solat fardu mempunyai waktu-waktunya yang ditetapkan, dan solat mesti dilakukan dalam waktu-waktu itu. Walau bagaimanapun bersolat dalam waktunya sahaja belum memadai, malah orang yang bersolat mesti mengetahui waktunya sebelum melakukan solat tersebut. Jadi dia kena tahu dulu waktu. Bukan hanya setakat syarat masuk waktu. Syarat dia masuk waktu, tapi kalau dia sendiri tak tahu waktu, tak boleh juga. Okey, Zuhur ke apa pukul 1. Dia tahu syarat sah masuk waktu, tapi dia sendiri tak tahu waktu masuk bila. Tak boleh lah. Dia mesti mengetahui itu maksud dia. Mudah je kan. Semua kita tahu, cuma kita nak baca kitab ni je. Sebab itu setiap benda yang kita katakan ibadah ataupun ibadah khusus mesti ada ilmu. Disebut dalam kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam. Dia kata apa? Sesiapa yang melaksanakan salat ataupun apa saja ibadah umpama puasa, haji, zakat dan seumpama dilaksanakan secara benar dan dilaksanakan secara sunnah sepenuhnya,
Tetapi tanpa ilmu, hanya ikut-ikutan sahaja, ikut-ikutan semata-mata, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Itu rujuk kitab yang saya sebut, dah terjemah bahasa Melayu dah. Itu dalam mazhab kita atau secara khusus. Bahkan saya rasa sepakat dalam hal ni mazhab yang ngompek. Kalau melaksanakan ibadah secara jahil, sekalipun yang dia buat tu kebetulan memang sempurna sunnah, kebetulan aja, mungkin dia buat membalunnya, ataupun dia buat ikut-ikutan saja. Tu di antara yang menyebut begitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tertolak amalnya. Sebab tu penting kita dengan belajar satu-satu kena belajar. Melainkan ada pengecualian hal-hal tertentu. Contoh, orang baru masuk Islam, itu cerita lain, pengecualian lah bab tu. Dia tak tahu apa. Hari ni masuk Islam, katakan dia nak sembahyang, dia tanya, masuk Islam asar, dekat-dekat maghrib. Maka masuk maghrib, dia pun tanya, dia nak sembahyang maghrib. Dia tahu sembahyang tu 5 waktu, dia tahu satu persatu nama sembahyang, tapi dia tak tahu macam mana nak buat. Kan? Maghrib sembahyang, dia nak sembahyang lah. Kita kata ni dia senang meh ikut dan pergi masjid sembahyang jamaah. Apa yang orang buat kau ikut je. Tu boleh. Ikut yang tu tak termasuk dalam makna yang disebut tadi. Tu pengecualian. Dia ikut dia. Tapi dalam masa yang sama, dia wajib belajar satu-satu. Dah faham satu, dia buat. Dah faham satu lagi, dia buat. Sedangkan permulaan dalam pelaksanaannya ikut-ikutan semata. Itu cerita lain. Itu bab ada pengecualian ni. Cara mengetahui masuk waktu sekarang tak ada masalah, masing-masing bukan takat majlis surau, bahkan rumah kita pun ada jam yang menunjukkan masuk waktu lah, bukan setakat jam yang menunjukkan masa, bahkan masuk waktu. Kan? Zuhur pukul berapa, asar pukul berapa dan seterusnya, dan setiap kali masuk waktu ada isyarat-isyarat tertentu, bunyi-bunyian tertentu, bahkan ada sebahagiannya dengan azan sekali. Ada azan yang separuh bunyi, ada azan yang penuh bunyi. Wallahu alam, tak tahu kok ada dah jam azan sekali dengan qamat sekali, wallahu alam, belum tahu. Kan? Jadi dah mudah zaman sekarang. Cuma kalau bateri habis, tu mengelupulah sekejap. Jadi masuk waktu pertama mengetahuinya dengan yakin, yakni berpegang kepada dalil yang nyata. Dalil tu bukan dalil Quran, dalil hadis, tidak. Dalil tu maksudnya tanda, alamat yang nyata. Seperti melihat matahari yang sedang ghurub. Dia sebenarnya bukan pada matahari tu, ya pada matahari boleh juga, pada cahaya. Masuk waktu maghrib, tengok ada cahaya merah. Masuk waktu isyak, hilang dah cahaya merah itu. Kalau kita nak jadikan panduan, kalau tak ada jam ataupun waktu-waktu tertentu yang menunjukkan khusus masuk waktu, tu tengok pada matahari. Kan? Dia nak jadi cerita tu maghrib isyak sebab dia gelap. Kalau pada zuhur asar, itu bergantung kepada bayang-bayang. Macam saya sebut tadi, kalau zaman sekarang alhamdulillah tak banyak masalah. Yang masalah tak mau nak buat ya. Nombor 2, ijtihad. Ini ijtihad kalau tidak ada panduan sama sekali. Contoh subuh ataupun malam, walaupun boleh diketahui dengan cahaya, maghrib tengok cahaya merah. Dah merah, dekat bola-bola penghujung matahari nak tenggelam yang disebut ghurub tu, tu makna dah masuk maghrib tu. Kau nak yakin lagi, lajak sikit, mungkin dalam 5 minit baru buat yakin sepenuhnya dah masuk waktu. Kau tengok merah agak-agak, ini kau takut mula-mula ni belum masuk lagi ni, tunggu kau jap. Habis waktu merah sampai, bukan takat merah tu habis, dia sampai gelap tu betul, lajak sikit sumbat untuk dapatkan yakin sepenuhnya. Masuk isyak, dah tambah isyak ni waktu panjang sampai masuk waktu subuh. Ikut pendapat yang paling banyak, paling ramai, paling kuat. Sebab ada pendapat yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i kita juga. Jadi pendapat ini tidak masyhur. Yang masyhur yang macam besok kita guna pakailah yang ada dekat jam tu. Maksud dia masyhur
waktu isyak, masuk waktu isyak macam biasa tu, sampailah masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh bermakna habislah waktu isyak. Tetapi ada pendapat berdasarkan kepada hadis, masuk waktu isyak selepas 2/3 malam ada kan. Tapi kita tak mengambil pandangan yang tu. Jadi kadang-kadang kita duduk di tengah-tengah hutan. Apa panduan ni? Teh nampak pokok kan. Selobek-lobek pokok, serendang-rendang pokok, nak tengok cahaya pun tak nampak contoh. Jadi macam mana? Ijtihad. Dalam masalah nak menghadap kiblat pun ijtihad. Kadang-kadang kita nak apekkan panduan mana arah kiblat tu berpandu kepada bayang-bayang, tengok-tengok gelap-gelamat nak hujan. Ni zuhur masuk kok tidak lagi Tengok-tengok gaya macam belum, sebab matahari tak ada, nak buat ukuran bayang. Matahari tak keluar, mungkin sebab ni hujan kan. Hujan kan redup, gelap tu. Tapi macam mana? Kita kalau ada jam mudah. Jam pula kena curi dia baru. Contoh duduk dalam hutan. Nah macam mana? Tunggu. Kita agak-agak perjalanan kita tadi ni dah berapa jam. Kita masuk hutan tadi berapa. Perjalanan kita berapa jam. Itu ijtihad nama itu kalau dari sudut waktu. Dari sudut kiblat pun sama. Kiblat lebih susah lagi. Masuk waktu tu ada ukuran ni lama, kejap pada kita tu. Tapi kalau ukuran kiblat lagi susah. Kiblat salah satu daripada syarat sah. Itu pun ada alasan, ada ijtihad juga. Itu tengah hutan tu. Contoh, kan? Mana kita 3-4 orang. Mana arah kiblat yang entah dia tak tahu. I don't have any idea. Cakap putih dia tengah hutan tu. Contoh, kan? Seorang kata dan rasa-rasa belah nia dia. Pasal kita masuk, dia ada panduan dia lah. Kok mungkin sebelum ni dia selalu masuk hutan. Dia orang pertama cakap. Dia kata dan rasa belah nia ni kiblat ni. Pasal kita masuk daripada belah selatan menuju ke utara lah, tenggara lah, semua ada huraian dia. Kita pun yakin. Datang pula seorang lagi, askar pencen, komando pencen. Dia pun biasa masuk hutan dan rasa tak ni belah ni. Pasal kalau ikut kompas buat keluar pula kompas. Seorang kita dah ada dua pandangan, satu belah ni, satu belah ni. Keluarlah seorang lagi, ustaz, wali Allah. Contoh dan dapat ilham dan rasa punya kiblat belah ni. Ilham dia tak boleh lah sebenarnya. Ukuran tu mesti benda yang diyakini. Katakanlah dia ada kaedah lah kan. Macam ni. Kalau ikutkan ni belah ni. Dan rasa kalau angin yang bertiup ni, rasa-rasa dia ikut angin ni belah ni kiblat. Ada 3 pandangan. Kita orang yang komplek tak berani cakap apa sebab tak reti apa. Yang satu kata belah ni, satu kata belah ni, satu belah ni. Masing-masing 3 orang yakin dengan ijtihad masing-masing. Maka macam mana kesimpulannya? Macam mana nak buat? Masing-masing wajib semayang arah keyakinan ataupun ijtihad masing-masing. Kita ni, kita nak ikut mana yang lebih meyakini kita. Nak ikut komando pencen, nak ikut orang selalu muru masuk lautan, ataupun nak ikut ustaz yang berkira-kira ikut arah angin. Macam mana kita nak ikut? Kita menumpek. Kita menumpek ni tak besar masalah. 3 ni. Maka kata ulama haram ketika tu 3 orang ni berjamaah. Sebab ijtihad masing-masing tak sama. Dia tak boleh jamaah. Kecuali kalau dia meyakini salah seorang daripada tu secara sepenuh. Hilang yakin dia, terikut dengan yakin kawan. Itu cerita lain. Tapi kalau masih yakin dengan dia, seorang tu tetap semayang bolah nia dengan ijtihad dia, nia dengan ijtihad dia, nia dengan ijtihad dia, dan kesemua-semuanya sah semayangnya. Itu cerita ijtihad. Itu masalah ijtihad. Kiblat masalah sama, masa waktu pun masalah lebih kurang. Masalah ijtihad ni macam tu. Kita tak boleh ikut dia kalau keyakinan kita lain daripada ijtihad dia. Ijtihad dia mesti ada kaedah dia yang tertentu, alamat-alamat yang diyakini, petanda-petanda yang diyakini, bukan sekadar jarang macam sebut alhamdulillah tak boleh pakai lah kan. Cuma dengan tanda-tanda yang disebut awal tadi, dalil-dalil, maksud dalil tanda-tanda yang diyakini, ya. Iaitu berpegang kepada dalil yang kukuh, adillah dhanniyah. Ni masalah yang ada sekarang lah. Dhanni itu kita peduli lah yang tu, kita bukan ahli nak membicara bab tu. Cuma dalam kitab ni dalil dhanni maksud dia lebih cenderung kepada yakin. Kita tak yakin tapi lebih cenderung kepada yakin. Itu istilah dhann. Dhann ni was-was tapi lebih cenderung kepada yakin. Dia tak macam syak
dia tak macam was-was. Itu cenderung kepada tidak yakin. Zon ni syak kita tu lebih kepada yakin. Itu namanya zon. Sebab tu dia kata adillah zanniyah, dalil-dalil sangkaan yang lebih kepada yakin. Kan? Jadi dia kata mana dalil ataupun mana petunjuk tu contoh saya sebut ni. Mungkin ada yang mengambil dalil yang kukuh dari sudut angin sebab dia pakar bab angin contoh. Ada yang bab lain daripada tu ikutlah. Tapi adalah dhanniyah yang mempunyai petunjuk tidak langsung seperti bayang-bayang. Itu tadi kan. Atau dengan mengukur lama masa bekerja. Macam contoh tadi perjalanan tadi. Lama berjalan ni dan rasa-rasa perjalanan kita ni dah 2 jam dah. Kita masuk dia ukur 2 oleh. Kalau kau 2 oleh ni dah ukur 2 memang lajak masuk dah ni zuhur boleh semayang dah. Itu ijtihad dari sudut masa lama dia berjalan ataupun bekerja. Adapun yang tadi dengan matahari, adapun yang lain dengan angin dan seumpama. Baik. Itu ijtihad. Nombor 3 taklid. Taklid tadi ni yang nombor 4 ni. 3 ni ada ijtihad masing-masing, mompek ngikut dia. Kita tak reti apa bab nak ngukur ni. Adillah dhanniyah tak ada, kita harap 3 orang yang pakar masing-masing ni, kan? Kita ni ngikut dia. Taklid sekiranya tidak mungkin mengetahui masuk waktu dengan yakin, atau ijtihad seperti tidak tahu tentang waktu-waktu salat dan dalil-dalilnya, macam orang yang kompak saya sebut tadi. Dia hendaklah bertaklid sama ada kepada orang yang mengetahuinya. Taklid dia ikutlah. Dia tak reti apa, dia ikutlah sama keyakinannya pada dalil yang orang bersatu, berdua ataupun bertiga. Kalau kebetulan hanya seorang saja, ikut tahu seorang, tak ada masalah. Kalau ada 3, tengok macam mana zon dia. Yakin dia tu bukan zon lagi dah. Zon tu kepada orang yang ijtihad. Yang orang taklid ni pada yakin dia kepada orang yang ijtihad. Yakin dia pada mana satu ijtihad yang betul tadi ni, anda ikut secara yakin. Memang kata dengan yakin ijtihad seperti tidak tahu tentang waktu. Dan dia hendaklah bertaklid sama ada kepada orang. Taklid ni ngikutlah, kan? Mengikut, bertaklid sama ada kepada orang yang mengetahuinya melalui dalil yang nyata atau kepada seseorang mujtahid yang berpegang kepada dalil-dalil yang kukuh. Mana dia orang yang mengetahui. Sebab tu Allah Taala sebut dalam Quran, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu, orang yang ingat kalau kamu tak tahu dan tak ingat. Contoh kan, ahla dzikri. Ada pendapat ulama menafsirkan ahla dzikri itulah alim, orang yang mengalim, mengetahui dalam bidang yang kita nak faham. Kita tak faham, nak faham, tanya orang yang bab bidang tu dia faham. Itu makna ahla dzikri, kan? Orang yang faham. Kalau bab-bab hukum secara khusus, bab-bab hukum hakam halal haram dan seumpama secara khusus, ahli dzikri merujuk kepada para ulama. Ya, kalau secara umum orang yang faham dalam bidang yang kita tak faham, tanya orang yang faham, jangan tanya orang tak faham. Memang sosek baliklah dia. Baik. Nombor 2, hukum bersalat di luar waktu dah tentu dah tak sah dan wajib jadi qadaan lah. Diniatkan qadaan, tak diniatkan qadaan. Kalau diniatkan adaan, walaupun diniatkan adaan setelah keluar daripada waktu, tak sah sembahyang. Itu pentingnya kita dengan niat kita tahu qasad ta'arud ta'yin, kan? Saya rasa tak payah hurai dah, itu kita dah hurai dah apa benda yang jadi syarat kepada niat. Cuma kalau kita solat di luar waktu, automatik jelas hukum dah jadi qadaan. Contoh, kalau kita tertidur waktu zuhur masuk pukul 1 habis 4.30, jago-jago 4.40 dah keluar daripada waktu, automatik dia punya sembahyang yang dikerjakan di luar waktu jadi qadaan. Dosa tak dosa sebab dia tertidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya, macam hadis tu, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha falyusalliha idza dzakaraha atau kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an salatin, barang siapa yang tinggal sembahyang disebabkan tertidur, aw nasiyaha ataupun dia terlupa, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia sembahyang bila dia ingat. Kalau lupa diingat baliklah.
Kalau dia tertidur, bila dia terjaga. Tu. Falyusalliha idza dzakaraha. Maka hendaklah dia kerjakannya apabila dia ingat. Itulah dalil hadis ini riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Hadis ini sahih. Maka hadis inilah menjadi sandaran kepada ulama yang mengatakan tinggal sembahyang wajib qadaan. Ada pendapat kata tak wajib qada. Yang hari ni heboh kata kan. Viral lah bahasa kita, viral. Tinggal sembahyang secara sengaja tu tak ada qadaan. Yang qada hanya cara tak sengaja ataupun tidur macam mana disebut hadis. Pelik itu kan. Kalau tinggal secara tak sengaja saja wajib qadaan, kalau dengan sengaja mimbabi aula, lebih-lebih patut qada, lebih-lebih wajib qada. Tu saya peliklah sikit wallahu alam, tapi kita peganglah benda yang kita yakini lama dah. Kadang-kadang kita belajar elok dah, puluh tahun pegang yakin dah. Dek sebab kecanggihan teknologi hari ni, buka-buka YouTube ada pula mana-mana yang menghurai mensyarah tak payah qada. Satu, benda baru kan. Nombor dua, ramalah kita dah tak payah qadaan. Fikir-fikir 20 tahun dan tinggal semayang tak semayang ni, 30 tahun ni elok benar pandangan ni. Nombor dua. Nombor tiga, itu jadi sebab kepada kita semakin tak nak berusaha dalam hal ibadah kita. Apabila ada satu orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, Mak Den dia tak sampai buat haji. Haji kau buat puasa kan? Haji macam mana haji dia tak sampai buat kan? Mati dia macam mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya hutang Allah, hutang kepada Allah Ta'ala. Nabi tanya dulu, bagaimana keadaan kalau kamu ataupun seseorang berhutang dengan seseorang yang lain, macam mana kedudukan hutang ni? Wajib bayarlah, jawab seorang ni. Maka Nabi pun respon sallallahu alaihi wasallam, maka hutang kepada Allah itu lebih patut dan lebih wajib dibayar, au kama qal. Itu dalil. Jadi sebab saya pernahlah ada satu orang askar pencen kan. Dia kata, ustaz, dia tanya pandangan kita. Saya jawab pandangan ulama, bukan pandangan saya. Kita kutip pandangan orang alim yang disebut dalam kitab yang bersandar kepada dalil. Saya kata, ikut dalam mazhab kita wajiblah qada. Dia kata, ustaz, saya tak setuju. Kau tanya dan jawab. Kau tak setuju, kau yang pasal. Dia tanya, kita tak nak pula pakai kita punya. Tak apalah. Tapi dia bagi-bagi je dah. Tu yang saya tak roman tu. Kau tanya-tanya, saya jawab dah lah untuk kalau tak setuju kan. Cakaplah kau bang, dalilnya macam mana ustaz kalau orang yang kata tak perlu qada, terpulanglah nak bayar macam mana? Dia bagi dah. Saya tak setuju kau ustaz. Ini pandang ustaz dah, ustaz ambil. Saya tak masa punca kau ni. Jadi itu masalah. Orang yang suka tanya tapi sebenarnya bukan dia nak tahu, tapi dia nak berdebat, ni yang saya malih. Poning orang macam ni. Poning lalat, suka nak berdebat-debat saja. Nak tunjuk pandai. Orang yang suka berdebat ni orang nak tunjuk pandai. Tu je. Kita ilmu ni nak belajar. Dan belajar nak turun pada amal, tu je. Orang yang belajar untuk amal mesti akan jadi satu perangai yang bagus. Apa dia? Makin belajar, makin banyak dia rasa tak tahu. Makin banyak dia belajar, dia akan rasa dirinya semakin jahil. Dan satu yang paling penting, makin banyak dia belajar, dia akan jadi semakin tawaduk dan menghormati orang lain yang sama belajar. Bahkan mungkin lebih baik belajar daripada dia. Itu orang yang betul-betul belajar. Berkat ilmu yang dia belajar, akan jadi tawaduk dan merasa orang lain ni lebih pandai daripada dia. Dia tak akan sekali-kali melihat orang jahil banding dia. Nama anak itu berkat ilmu. Kalau menabik dada kata dia lebih pandai pada orang lain, itu ilmu tak berkat. Sekalipun yang dia faham, yang dia tahu tu sebanyak-banyak ilmu, melangin ilmu tapi tidak turun menjadi akhlak yang baik, itu berkat ilmu hilang sama sekali. Kata sebagian ulama, al-adabu fawqal ilmi. Adab dalam menuntut ilmu tu mengatasi ilmu itu sendiri. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau tak salah saya kata, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Ni pernah saya sebut dulu.
Jadikan ilmu kamu seperti garam, adab kamu dalam menuntut ilmu itu adalah seperti topung. Dia join garam dengan topung jadi sedap lah. Nak goreng ko, nak robuh ko, dan adun cantik garam dengan gandum sedap. Tapi kalau garam tak ada, semata gandum masih boleh dimakan, cuma tak apa sedap ajalah. Tapi kalau garam semata gandum tak ada, nak kunyah apa garam semata, kan? Dan kuantiti garam tu sikit, gandum lah yang paling banyak. Maka adab itu mengatasi ilmu. Ya, kan kita kena ingat yang tu lah. Kita belajar biar ada adab sekali. Kita belajar biar ada nilai tawaduk sekali. Jangan fikir kita lebih tahu berbanding orang lain. Ustaz, saya dah baca semua kitab hadis, saya tak jumpa semayang Jumaat Ba'diah ni. Ada satu orang datang jumpa saya. Saya kata macam ni Haji, memanglah ikut pandangan yang paling kuat jumhur, solat Ba'diah Jumaat memang tak ada. Tapi ada sebahagian pendapat dalam mazhab Syafi'i memang ada semayang Ba'diah Jumaat macam Ba'diah Zuhur. Ada pandangan ulama begitu. Jadi kita kompromilah, kita tasamuhlah, kan? Ada orang nak buat, biarlah, jangan kita berio nak komplain boleh kalau nak setakat berbincang. Tapi kalau komplain menidakkan amalan orang lain tu bahaya. Itu yang saya khabar tadi, berdebat dia nak tunjuk pandai tu. Siap khabar dengan saya baca kitab hadis semua, kitab hadis, semua tak hadis khabar. Handa betul. Walaupun betul kita percaya, tapi itu bukan sikap yang baik dalam ilmu. Tak boleh, kan elok bincang elok ustaz. Contohlah, kalau saya belajar lah, ada apa ni, tak ada Ba'diah Jumaat ni, macam mana tu ustaz? Kita pun boleh lah khabar. Setakat yang saya belajar memang betul lah ada pandangan begitu tu. Tapi ada juga pandangan yang ada Ba'diah. Ya kau, alhamdulillah lah ustaz, pencerahan. Okey lah, siap khabar. Saya dah baca dah kita hadis. Handa kau, ini yang tak boleh ni. Walaupun memang kau baca sepenuhnya, sikap tu tak bagus. Sikap itu akan mencabut sama sekali nilai berkat ilmu. Ilmu ni macam joki, tuan-tuan. Kalau rezeki kita nak berkat ilmu, sama lah. Bahkan dia lebih hebat daripada rezeki lagi. Dalam hadis ada menyebut afdal sedekah ilmu. Bayangkan, kita faham sedekah joki, dapat bahagian joki sikit kita keluarkan jalan agama, dapat bahagian duit banyak sikit kita bagi sedekah masjid ataupun surau. Itu rezeki. Nabi kata ada yang lebih afdal daripada tu. Sedekah apa? Sedekahkan kepahaman ilmu kita pada orang lain. Itu yang paling afdal. Itu disebut oleh Imam Qurtubi dalam kitab Jami'ul Ilm wa Fadluh. Jami'ul Ilm wa Fadluh. Kitab dia ada 2 jilid, kitab dalam bahasa Arab. Apabila ternyata solat seseorang berlaku sebelum masuk waktu, solatnya dianggap batal dan wajib mengulanginya. Itu kalau sebelum. Kalau dah terlajak, itu bukan mengulang, itu qadaan buat pada ketika tu juga. Jadi 2 hukum. Ada yang kata qada'u wajib qada' fauran secara segera, ada satu lagi qada'an yang tidak wajib secara segera. Apa beza? Kalau katakan contoh subuh, kan, subuh dah masuk waktu dah masuk waktu, kita pun terjaga sebab dengar azan Allahu akbar, kita pun terjaga tengok, kita ingat kau mimpi azan, tengok apa kita punya handphone pun memang berbunyi dah, tet memang masuk waktu, tengok masuk waktu dah. Tak, tunggulah kejap tunggu kejap tu, buka tengok 7.30 dah. Rasa macam kejap ya lelap tu, tengok dah 7.30. Ini wajib qada' fauran, wajib qada' secara segera, kan? Jadi mana 7.30 tu kita terjaga, taklah kelang kabut, kan? Jadi makna fauran tu segeralah, pergi masuk bilik air macam biasa, memburan, kencing apa semua, sok gigi dan sebagainya, siap sebelum pergi kerja. Allahu akbar, qadaan subuh. Tak sengaja lah, kira kan tak sengaja. Sebab kita nak buat, tak macam pengaruh letih pun nak tengok tu, memang dah masuk waktu tapi rasa boleh lagi ni, tengok tak boleh rupa. Lajak 7.30. Wajib fauran. Tapi kalau kita terjaga pukul 5.30, masuk waktu 5.45,
Kita tengok 5.30 dia 15 minit ni boleh ni. Sama ya kes tutup mata buka 7.30. Ini boleh ditangguh-tangguh. Sebab jagonya kita tadi ni sebelum masuk waktu. Adapun yang mula-mula tadi ni terjaga lepas masuk waktu. Jadi lepas masuk waktu qada tu secara segera. Kalau ada pandangan ulama, kalau kita tangguh tanpa sebab munasabah hukum dosa. Jadi kalau qadaan tidak secara segera yang tak apa tak masuk waktu tadi ni. Tapi secara kesimpulan kesemuanya qada itu kalaupun kita dengan belum masuk waktu tadi tetap afdal secara segera juga. Nombor 3. Nombor 1 taharah. Nombor 2 mengetahui masuk waktu dengan yakin. Nombor 3 menutup aurat. Aurat bagi kita dalam mazhab imam kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala ma baina surrah war rukbah, di antara pusat dan lutut itulah batas aurat kita ketika salat, secara khusus bagi orang laki-laki. Orang perempuan keseluruhan badannya melainkan muka dan tangan. Tangan tu tapak tangan disebut tapak tangan lah, tapi yang dikehendaki tapak tangan dan belakang ni. Ini aurat yang wajib ditutup bagi orang perempuan, keseluruhan badan. Itu semua kita faham, cuma kita ulang-ulang aja lah. Batasan aurat ketika bersolat. Aurat laki-laki ialah bahagian badan di antara pusat dan lutut. Oleh itu wajib menutupnya dan tidak boleh kelihatan sedikit pun anggota tersebut ketika bersolat. Ada orang kata lutut bukan aurat. Iyo, lutut tidak aurat, dia sempadan. Pusat tidak aurat, dia sempadan. Tetapi ada kaedah fiqh, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Apa yang sesuatu tidak sempurna melainkan dengannya, maka nyo itu wajib ambil kira. Maka nyo tu jadi wajib. Apa yang sesuatu tidak sempurna wajib melainkan dengan dia, maka dia tu pun jadi wajib juga. Kan? Mana contohnya kena lutut lah. Lutut tu tidak aurat tapi sempadan. Kalau tak tutup lutut tu maka sempadan itu jadi rusak ataupun jadi tak sempurna. Maka lutut tu dianggap perkara yang wajib ditutup sekalipun dia asal bukan aurat, cuma batas sempadan. Kalau kita nak pergi haji, naik kapal terbang, apa hukumnya? Wajib naik kapal terbang. Kalau kita naik kapal terbang lah, kalau dulu laut kan naik kapal. Okey, naik kapal tu jadi wajib. Tapi asal hukum naik kapal terbang wajib? Tak wajib, nak naik tak naik, sudah asal bayar saja. Tapi kalau kau nak pergi haji tu wajib. Maka apa yang boleh menyampaikan kau kepada haji? Kapal terbang. Maka naik kapal terbang tu jadi wajib. Lebih kurang tu lah kalau nak mudah faham lah. Sementara aurat perempuan pula ialah seluruh badan selain muka dan dua tapak tangan. Dua tapak tangan jangan faham tapak je, tapak dan belakang tangan. Oleh itu wajib menutupnya dan tidak boleh kelihatan, tidak boleh terbuka. Maksudnya walaupun sedikit, nampak? Walaupun sedikit tak boleh. Ada orang semayang pakai seluar seteng tu. Kalau dia sujud, ternaik nampak lutut satu. Ada pula jenis orang pakai seluar panjang elok, tapi tak macam mana dia bolah-bolah pinggang itu bawah daripada pusat. Tambah pula jadi trend terutama orang muda, orang tua tak ada lah. Dia pakai baju t-shirt tu singkat. Bila dia rukuk nampak bahagian belakang. Dia sujud lagi nampak, batal sembahyang sebab tidak menepati syarat sah, tidak sempurna syarat sah salat yang antaranya adalah tutup aurat. Masuk tu dah. Masuk tu belum? Maksud tu mana lagi? Jadi itulah yang kena jaga kan. Kita pun polik lah. Kalau kau nak pakai, pakailah. Okey, kalau tu boleh jaga aurat tak ada masalah. Tapi kalau semayang kau tak boleh jaga, tukarlah baju tu. Ataupun tukarlah seluar tu kepada kain. Sebab seluar tu dia ke bawah kan.
Dia pakai tali pinggang tu ke bawah mungkin sebab perut dah terlalu bona apa terburai ke terboroi bona tak tahulah. Tapi itu biasanya orang muda lah, orang tua tak ada, dia biasa pakai kain pelekat ataupun pakai jubah, tu tak jadi masalah. Cuma orang tua masalah belah atas. Orang muda masalah belah bawah. Dia pakai seluar macam tadi. Bila ada rukuk nampak belah belakang. Bila ada sujud nampak brand-brand sepeda semua nampak. Tak boleh. Batal solat dia kalau menampakkan kulit yang jadi aurat dia. Batal secara jelas. Tu kadang-kadang kita nak tahu pun serba salah. Kalau tahu pun dia tak nak buat balik semula. Pasal kalau dia buat balik itu juga pakaian dia nak pakai. Dia nak buat sembahyang. Masalah besar. Itu orang muda. Orang tua pun masalah. Boleh atas. Kita biasa tengok orang tua minta maaf lah kan. Tapi kalau ada eloklah kita ubah sebab ni hukum kan. Orang tua masalah apa? Bila dia pakai baju Melayu, dia suka buka atas ni. Kan? Kadang-kadang baju Melayu tu kan biasa lubang butang itu ada 5. Dia tak satu, dia tak apa. Apa sebab dia tu butang tu banyak dia ramah tu sebiji butang ni. Tengah dia. Itu okey lagi kalau tengah, kadang bawah ya. Okey lagi ada sebiji, ni langsung tak ada. Kosong hutang kan. Kat rumah tu ada, kalau tak ada pun beli RM10 bona kan. Belilah paling murah dah lah, kat RM10 tu pergi mahal tu. Cantik dah tu. Bolehlah. Ada dakut berapa kan. Ni nak jaga hukum sembahyang. Kat mana batal kalau dia pakai baju Melayu, kono pula dalam pagoda tak ada. Pagoda kalau yang ni round neck yang tutup atas tu okey lagi. Kalau tak ada, dia terbuka ni baju Melayu, butang tu semua tak ada. Bila dia rukuk terbuka, kebetulan dia pakai pagoda tak ada ni. Kebetulan dia pakai kain pelekat bawah pusing. Bila dia tunduk rukuk, nampak daripada atas tu aurat dia batal sembahyang Sujud pun sama. Dia masalah hukum kalau tengok aurat terlihat daripada belah bawah tu tak batal. Contoh kalau kita sembahyang sujud kan. Ada orang dia ni pakai kain pelekat, dia tak pakai seluar kan. Dia nampaklah sampai ke lutut, itu tak membatalkan solat. Macam dulu-dulu orang sembahyang surau tu biasa ada atas tinggi kan. Ada je ni orang tua sembahyang dia pakai kain pelekat, dia dalam tak ada, budak-budak pun main bawah, dia tengok atas kan ngonggang-ngonggang apa benalah tu. Kan. Contohlah tu tak membatalkan solat dia. Sekalipun budak naik atas, cik saya nampak ada buah kelapa kecil lah, tidak contohlah kan. Tergantung dulu kan, contohlah kan. Dia bagi tahu tu, dia nampak, dia bagi tahu kain pelekat ni color dia. Dia tahu, kita pula tahu yang dia masuk tu kita. Sekalipun dia nampak tak batal sembahyang kita. Kalau nampak daripada belah bawah. Tapi kalau nampak daripada belah atas ataupun tak ada orang nampak, tetapi kalau orang tengok memang nampak pun batal solat dia. Kan? Tak ada orang tengok kan. Tapi kalau orang lalu tengok memang nampak, itu pun batal. Itu nak kena jaga tu betul lah. Tengok. Kalau helok dah baju Melayu tu ada butang paiteh kosong, pasang butang paiteh penuh. Kita azan dulu lah. Dah masuk tu kan? Azan dulu. Allahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Baik, kita sambung muka surat 290 tu. Kan 289. Uh, 288. Bawah tu. Batasan aurat ketika bersolat. Ini kita pun maklum dah. Cuma kita tengok apa bahas kitab. Aurat laki-laki ialah bahagian badan di antara pusat dan lutut, oleh itu wajib menutupnya dan tidak boleh kelihatan sedikit pun anggota tersebut ketika bersolat. Selesai. Sementara aurat perempuan pula ialah seluruh badan selain muka dan dua tapak tangan, oleh itu wajib menutupnya dan tidak boleh kelihatan sedikit pun ketika bersolat selain anggota yang dikecualikan tersebut. Selesai. Quran, ayat Quran dalil Allah Ta'ala firman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat atau mengerjakan sembahyang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahawa maksud ayat tersebut adalah untuk menerangkan perihal pakaian ketika bersalat. Maksud dia, pakailah pakaian yang indah berhias itu adalah pakaian adab untuk kita salat. Mana dia menutup aurat. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatul haid illa bi khimarin. Dalam hadis ni Aisyah radhiyallahu taala anha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima salat seseorang perempuan yang dah baligh melainkan dengan menutup kepala. Dalam ayat Quran sebut jalabibihin. Mana jalabib jilbab. Jilbab adalah satu kain yang menutup kepala sampai labuh ke dada, itu jilbab. Khimar ni tutup kepala. Jadi kalau gabungkan dua tu, kita fahamlah pakai tudung macam yang kita faham hari ni. Dan itu satu dalil perintah daripada syarak, perintah yang wajib. Jadi kita walaupun ada pandangan-pandangan yang terponcil tu kita tertolak lah, tak tahulah mana dalil dia sandar, yang mengatakan perempuan tidak wajib pakai tudung. Tu polik tu. Kat Malaysia dah ada banyak pandangan macam tu. Yang sosek barik ni, dia tak mahu nak pakai pandangan-pandangan mu'tamad dan masyhur oleh ulama-ulama mu'tabar. Lebih suka mengutip pandangan-pandangan polik ataupun pandangan-pandangan yang syadz, yang terpencil, kan? Pandangan yang terpencil, pandangan yang polik-polik, pandangan yang tidak masyhur, dia memang kutip-kutip yang tu. Ini pandangan ulama juga. Iyo, dalam masa yang sama kita kena faham adab dalam melaksanakan ibadah, jangan sampai tahap menimbulkan fitnah. Kalau kau ada kekuatan memahami hal-hal tu, buat sendiri-sendiri, okey, itu lebih selamat. Tapi jangan jadi sampai fitnah. Contoh kalau dalam masalah baca Quran, kan ada banyak qiraat yang masyhur, qiraat yang makbulah, qiraat yang diterima, maksud dia ada nas, ada dalil, ada sanad, bunyi-bunyi bacaan tu. Bismillahirrahmanirrahim wadduha wal laili idza saja, itu ada qiraat warash. Ada Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu ada lagi bacaan-bacaan dia. Jadi kalau kita buat tengah masyarakat yang tak faham hal qiraat, yang dia lama hidup daripada kecil sampai ke tua, itu hanya bacaan warsh yang kita biasa dengar tu. Kita bawa pula yang polik-polik. Adakah bacaan tu tak betul? Betul. Tapi kalau menimbulkan fitnah, itu boleh membawa kepada haram. Benda tu boleh je, tak ada masalah. Kalau sebahagian dah faham dah, okey lagi. Kan? Ini langsung tak faham, tiba-tiba kita buat yang balik-balik tu. Dah lama dah kita hidup masyarakat Malaysia secara umum, wudu tu kalau sentuh isteri kan batal.
Heboh sekarang tumbuh isteri tak batal. Itu pendapat yang kuat. Ya betul, ada huraian ulama. Tapi kalau timbul fitnah, kita jangan buat sebar benda-benda macam tu. Timbul fitnah, orang bertanya, orang menyalah-nyalahkan, orang bergaduh dalam masjid. Salah sana, orang salah. Ya memang kita nak kata jahil, memang orang tu sebahagian jahil, tapi yang timbul fitnah kita. Tak boleh. Kena jaga fitnah tu. Kan? Tak boleh kita sewenang-wenang. Tapi kalau kita faham, kita belajar, berkitab, berguru, pandangan yang kuat, pandangan jumhur, sentuh isteri itu tak batal rupa. Hadisnya kuat, hadisnya sahih. Okey, kalau kau sendiri-sendiri sentuh orang rumah sentuh pula kita, dia tak batal, kita pun tak batal. Buatlah sama. Tapi jangan buat sebar yang kita yakin kalau kita beritahu masyarakat jadi huru-hara. Walaupun pada dia benda tu kecil kan. Ya kecil pada kau, tapi tidak impact dia kepada masyarakat besok-besok. Itu kena jaga semua. Hadis ini menunjukkan bahawa orang perempuan wajib menutup kepala ketika bersolat. Kalau dah dalam solat wajib, luar solat lebih-lebih wajib. Justru wajib menutup seluruh badannya adalah lebih utama. Itu kalau cerita bahagian mana yang perlu ditutup, keseluruhan badannya selain muka dan pak tangan yang kita sebut tadilah. Kan? Itu dalil yang guna pakai dalam mazhab kita. Baik, batasan aurat ketika di luar salat. Wallahu alam. Ini bahas dia agak panjang, jadilah ya. Ada soalan nak tanya? Kalau ada. Kalau tak ada, lebih afdal. Dah faham le kau dah, alhamdulillah. Bahas ni bukan payah benar. Dah biasa dah kita buat. Cuma ambil barakah daripada ilmu ulama, daripada kitab ni, mudah-mudahan kita sentiasa diberi kepahaman agama dan sembahyang kita akan jadi lebih sempurna insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik daripada Allah, kurang kelemahan diri saya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi